Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sejahtera, berjumpa dengan Cikgu Puan Suraya binti Ibrahim. Cikgu adalah pegawai SISC Plus, Unit Sains Sosial, Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Jadi slot cikgu pada kali ini adalah mengenai mata pelajaran sejarah SPM. Iaitu cikgu akan fokus kepada kemahiran berfikir aras tinggi. Jadi pelajar-pelajar sekalian, dalam mata pelajaran sejarah SPM terdapat bahagian kemahiran berfikir aras tinggi yang dimasukkan dalam kertas sejarah 1249/2, iaitu kertas 2. Jadi sebab itulah hari ini cikgu memberi fokus kepada tajuk kemahiran berfikir aras tinggi. Sebab ada pendapat pelajar, bila cikgu bertanya kepada pelajar, sebab apa subjek sejarah ni susah kan? Pelajar kata kesusahan pelajar ni disebabkan oleh tidak boleh menghafal fakta. Sebenarnya mata pelajaran sejarah ni bukan sahaja berfokus kepada fakta sahaja. Selain daripada kertas 1 kan, soalan objektif yang membawa kepada 40 markah, kertas 2 subjek sejarah ni yang membawa kepada 100 markah ni, boleh dikatakan bukan separuh, 40% lah. Soalan yang ditanya adalah soalan kemahiran tinggi. Bukan semuanya soalan fakta. So, pelajar perlu mempunyai kemahiran untuk menjawab soalan kebat ataupun kemahiran berfikir tinggi. Kebat itu mudah. Betul ke? Kebat itu mudah. Ya, jadi sebab tu hari ni cikgu akan memberi betul kebat itu mudah. Jadi kita akan memudahkan pelajar-pelajar untuk menjawab soalan kebat. Kebat akan menjadi mudah apabila pelajar boleh fikir untuk menjawab soalan, memahami kehendak soalan, jadi dan pelajar juga mengetahui teknik ataupun cara untuk menjawab soalan kebat dan kebat yang terkini. Okey. Jadi dalam soalan SPM kertas 2 terdapat soalan kebat dalam soalan SPM. Jadi ini adalah agihan soalan kebat dalam soalan SPM kertas 2 mata pelajaran sejarah yang kita ambil analisisnya daripada soalan tahun lepas, iaitu soalan struktur bahagian A yang membawa kepada bahagian A ni 40 markah. Jadi bila kita buat analisis soalan nombor 1 seperti yang pelajar lihat di skrin, markah kebatnya adalah 4 markah. 6 markah fakta, 4 markah kebat. Okey. Soalan nombor 2, 6 markah kepada fakta, kemudian kebat 4 markah. Okey. Soalan nombor 3, fakta 6 markah, kebat 4 markah. Dan soalan nombor 4, fakta 3 markah, kebat ada 7 markah. Dan di sini ada soalan kebat yang mempunyai stimulus. Kebat yang mempunyai stimulus. Jadi jumlah markah untuk soalan struktur ni, agihan markahnya untuk fakta 21 markah. Untuk kebat 19 markah. Jadi 19 markah ni jumlahnya sangat tinggi lah untuk pelajar. Okey? Jumlahnya sangat tinggi. Okey. Kita lihat pula agihan soalan kebat kedua bahagian B soalan esei yang membawa kepada soalan esei ni bahagian B 60 markah. Jadi soalan nombor 5, ini adalah analisis soalan SPM tahun lepas, iaitu soalan nombor 5, fakta 12 markah, kebat 8 markah. Nombor 6 pun fakta 12 markah, kebat 8 markah. Soalan nombor 7, kebat 12 markah, fakta 12 markah,
kebat 8 markah. Ini kebat yang ada stimulus. Okey. Kemudian soalan 8, faktor 12 markah, kebat 8 markah juga yang berstimulus. Dan soalan 9, faktor 12 markah, kebat 8 markah. Jadi kalau pelajar lihat kecenderungan selalunya kebat dalam soalan esei ni agihan markah je selalunya 8 markah. Kebiasaannya lah. Okey, jadi kita boleh buat rumusan soalan esei tahun lepas daripada 3 soalan yang calon jawab. Jadi faktor 36 markah, markah kebat 24 markah. Jadi 4 markah ni jumlah markah yang sangat besar yang boleh menyumbang kepada peningkatan markah pelajar dalam menjawab soalan SPM. Jadi rumusan SPM 2021 kita boleh kata soalan fakta pada kertas 2, soalan fakta ada 57 markah, soalan kebat markah. Dan kebat yang biasa ada 24 markah. Kebat yang mempunyai stimulus adalah 19 markah. Jadi jumlah keseluruhan markah untuk kebat adalah 43. Sebab apa cikgu bagi analisis ni kepada pelajar? Supaya pelajar menyedari bahawa soalan kebat sangat penting untuk mata pelajaran sejarah. Tahun lepas markah kebat saja daripada kertas 2 adalah 43 markah. Jadi bagi pelajar yang target untuk dapat A+, untuk mendapat markah yang cemerlang, A solid, A-, jadi pelajar mesti target untuk kebat, mesti pelajar dapat markah sekurang-kurangnya, bukan sekurang-kurangnya, pelajar akan dapat markah penuh. Soalan kebat mesti dapat dijawab. Sebab itu hari ini cikgu akan memberi kepada pelajar teknik cara nak menguasai cara menjawab soalan kebat. Okey, sebenarnya soalan kebat ni ataupun kemahiran berfikir aras tinggi ni dia ada 4 aras soalan. Iaitu aras kita panggil aplikasi, analisis, menilai dan mencipta. Ada 4 aras. Okey, semakin ke aras dia semakin tinggi lah. Aplikasi aras yang paling rendah dalam kebat. Okey, ini contoh soalan mengaplikasi. Mengaplikasi ni maksudnya soalan tu dia nak menguji kebolehan murid menggunakan kemahiran yang pelajar sudah untuk menjelaskan perkara yang baru. Maksudnya pelajar sudah ada pengetahuan mengenai perkara tersebut dan pelajar akan gunakan pengetahuan yang ada tu untuk menjelaskan, untuk menjawab soalan. Contoh soalan, berdasarkan pengetahuan anda, bagaimanakah konsep demokrasi berparlimen boleh dikekalkan di negara kita masa kini? 4 markah. Ini soalan struktur lah. Okey, jadi pengetahuan yang pelajar ada adalah pelajar sudah mengetahui apa maksud demokrasi berparlimen. Contohnya demokrasi berparlimen di negara kita, rakyat diberi peluang untuk terlibat dalam pilihan raya. Rakyat boleh memilih pemimpin. Rakyat bebas bersuara. Jadi bagaimanakah demokrasi berparlimen ni boleh dikekalkan di negara kita masa kini? Jadi jawapannya mesti merujuk kepada pengertian demokrasi berparlimen tersebut. Okey, ini contoh soalan mengaplikasi. Yang kedua, soalan menganalisis. Soalan menganalisis ni dia nak uji kebolehan murid kumpul maklumat bagi memberi gambaran tentang peristiwa atau fakta sejarah. Ini kebolehan pelajar mencari maklumat. Contoh soalan, sejauh manakah perlembagaan negara dapat mengekalkan keamanan negara kita? Jadi bagaimana perlembagaan negara tu boleh mengekalkan keamanan negara kita? Jadi pelajar mesti senaraikan macam mana perlembagaan negara atau undang-undang tertinggi negara kita boleh mengekalkan keamanan di negara kita. Okey, yang ketiga, menilai. Menilai ni dia nak uji kebolehan murid
untuk buat pertimbangan atau keputusan. Soalan selalunya dimula dengan wajarkah, bersetujukah anda? Jadi pelajar mesti membuat pertimbangan atau keputusan. Contoh soalan, sistem persekutuan terus diamalkan di negara kita. Berikan ulasan anda. Ini 4 markah. Okay, jadi pelajar mesti membuat pertimbangan wajar atau tak wajar. Kemudian pelajar mesti beri alasan. Sebab apa wajar? Sebab apa tidak wajar? Okey? Seterusnya adalah aras yang paling tinggi sekali ialah aras mencipta. Iaitu soalan aras mencipta ni dia menguji kebolehan murid merancang, mencipta ataupun menghasilkan sesuatu perkara atau idea yang kreatif dengan menggabungkan pelbagai elemen. Selalunya dia akan aras mencipta ni, dia minta pelajar bagi idea baru, beri cadangan. Contoh soalan, cadangkan langkah-langkah untuk mempertahankan kedaulatan negara. Jadi pelajar mesti bagi cadangan atau beri idea. Jadi inilah dia 4 aras soalan kebat dalam soalan SPM yang pelajar perlu kuasai kemahiran untuk menjawab. Jadi pasti faham kata kunci yang digunakan dalam soalan kebat tersebut, seperti kalau mencipta, cadangkan, berikan idea anda, apakah pendapat anda. Itu dia. Okey, kita akan lihat kepada soalan kebat dalam soalan struktur SPM. Ini contoh soalan struktur. Contoh soalan struktur. Pada 1 Julai 1946, Charles Vannerbroek telah menyerahkan Sarawak kepada kerajaan British. Ini sukatan pelajaran tingkatan 4 kan. Nyatakan sebab berlakunya penyerahan tersebut. 3 markah. B. Rakyat Sarawak tidak bersetuju dengan penyerahan tersebut. Jelaskan faktor yang mendorong penentangan tersebut. 3 markah. C. Pandangan rakyat Sarawak terhadap penyerahan negeri mereka kepada British adalah wajar. Berikan ulasan anda. Jadi kalau pelajar lihat jumlah soalan, jumlah markah 10 markah. Dan soalan A dengan B itu adalah soalan fakta. Iaitu pelajar boleh dapatkan jawapan dari buku teks. Daripada buku teks. Tapi soalan C adalah soalan kebat yang membawa kepada 4 markah. Jadi soalan ni arasnya adalah aras menilai. Dia minta bukan aras menilai, aras menganalisis. Iaitu adakah wajar penentangan rakyat Sarawak terhadap penyerahan negeri mereka. Jadi sebab apa wajar? Pelajar mesti jawab sebab apa wajar. Okey, ini contoh soalan struktur. Dan selalunya soalan kebat dia berada di akhir soalan. Contohnya terletak pada C ataupun mungkin terletak pada B dengan pecahan soalan B dengan C. Okey. Ini contoh jawapan pada soalan kebat tadi, iaitu soalan C. Contoh jawapan yang pelajar kemukakan menyatakan isi utama sahaja. Isi utama sahaja. Dia tak ada huraian. Okey, jadi calon ni jawab wajar. Wajar. Jadi bila pelajar jawab wajar, dapat 1 markah. Kerana rakyat Sarawak tidak mahu dijajah oleh British. Dapat 1 markah lagi. Ini isi utama. Mereka ingin mendapatkan kemerdekaan untuk negeri mereka. Dapat 1 markah lagi. Ingin mendapatkan kemerdekaan. Seterusnya, rakyat Sarawak wajar menentang penyerahan tersebut untuk mengekalkan kuasa pemerintah tempatan. 1 lagi isi utama dia. Dan menjamin kestabilan politik di negeri mereka. Jadi 1 lagi isi utama. Jadi ada penegasan 1 wajar. Kemudian ada 4 isi utama. Pelajar ni dapat sebenarnya 5 markah jawapannya, tapi maksima dia akan dapat 4 markah.
Okey. Jadi ini adalah contoh jawapan pelajar yang beri isi utama sahaja. Okey. Cikgu tunjukkan pula contoh jawapan yang ada isi utama dan huraian. Okey. Jadi soalan struktur ni pelajar untuk hebat, pelajar boleh bagi isi utama saja sebanyak mana yang pelajar nak beri, bergantung kepada markah lah. Kemudian pelajar juga boleh bagi isi utama dan huraian. Okey, jadi pelajar jawab wajar. Bila wajar dapat 1 markah. Kerana dapat mengelakkan negeri Sarawak dijajah oleh British. Ini isi utama dia. Mengelakkan negeri Sarawak dijajah oleh British. Kemudian pelajar ni buat huraian untuk mengelakkan negeri Sarawak dijajah oleh British, iaitu mengekalkan kedaulatan negeri Sarawak. Jadi ini adalah huraian. Okay? Seterusnya, tidak akan wujud penentangan daripada rakyat Sarawak. Ini adalah isi utama. Kemudian diikuti oleh huraian, menyebabkan keamanan dapat dikekalkan. Jadi pelajar ni bagi 2 isi utama, 2 huraian. Yang ni cara menjawab ini pun boleh pelajar no? Untuk soalan kebat. Jadi pelajar ni dapat maksima 4 markah. Okey. Ini contoh jawapan pelajar yang dia beri 1 isi utama, kemudian dia bagi huraian. Jawab macam ni pun boleh juga pelajar. Bagi 1 isi utama, lepas tu diikuti oleh huraian. Okey. Wajar dapat markah kerana penduduk Sarawak ingin mengekalkan kedaulatan negeri mereka. Ini isi utama. Supaya tidak dijajah oleh pihak British. Ini huraian yang pertama. Selanjutnya, kedaulatan ini akan membolehkan rakyat Sarawak memerintah negeri mereka sendiri. Ini huraian kedua kepada mengekal kedaulatan. Dan mereka bebas menentukan corak pentadbiran negeri mereka. Ini huraian yang ketiga. Jadi untuk soalan struktur, kebat struktur, pelajar mula sekali faham kehendak soalan. Lepas tu tengok markah, berapa markah yang diperlukan, mungkin 4, mungkin kadang-kadang jadi 6. Kemudian pelajar senaraikanlah isi utama. Cara pertama, senaraikan sebanyak mungkin isi utama. Cara kedua, mungkin isi utama huraian. Cara ketiga, 1 isi utama diikuti oleh banyak huraian. Jadi ini adalah contoh-contoh jawapan yang mendapat markah maksimum 4 markah. Okey. Kita terus dalam soalan esei. Dalam soalan esei pun ada soalan kebat seperti yang cikgu tunjukkan sebentar tadi kan. Okey. Ini adalah contoh soalan esei. Set soalan esei yang lengkap. Maklumat berikut adalah berkaitan dengan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu ditandatangani antara Raja-Raja Melayu dengan Sir Donald Max Gillivray di King's House Kuala Lumpur pada 5 Ogos 1957. Perjanjian ini dijadikan asas pembentukan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Terangkan intipati Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957, 6 markah. B. Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 merupakan cerminan kepada sikap permuafakatan dan tolak ansur pelbagai kaum. Buktikan pernyataan tersebut, 6 markah. Soalan C. Pada pandangan anda, mengapakah perlembagaan penting kepada sesebuah negara? Jadi soalan ini lengkap tu, set soalan lengkap yang membawa kepada 20 markah. Kalau pelajar lihat, soalan kebat berada pada soalan C, iaitu 8 markah. Jadi soalan A dengan soalan B itu soalan fakta yang perlukan jawapan dari buku teks. Manakala soalan C, soalan kebat yang perlukan pelajar berfikir untuk menghasilkan jawapan.
Okey. Ada dua cara nak jawab soalan esei, kebat esei. Yang pertama kita kategorikan sebagai cara analytical, iaitu pelajar cuma memberi fakta sahaja, isi sahaja, mungkin isi fakta, semuanya fakta atau isi utama. Ataupun mungkin pelajar boleh bagi isi utama, huraian. Itu cara analytical. Cara kedua adalah yang dipanggil sebagai cara holistik, iaitu pelajar akan memberikan satu set jawapan yang lengkap yang mesti mengandungi yang pertama fakta atau isi utama, yang kedua pelajar bagi huraian, kemudian pelajar bagi contoh. Kalau ada contoh boleh ganti lagi dengan huraian lanjutan, huraian seterusnya. Kemudian buat inference atau kesimpulan keseluruhan. Jadi ada dua cara untuk menjawab soalan esei. Terpulang kepada pelajar untuk memilih cara mana. Mungkin ada pelajar yang dia rasa mudah untuk dia bagi isi saja, kemudian huraian. Boleh. Ataupun pelajar nak bagi jawapan berbentuk holistik, yang merangkumi yang cikgu sebut tadilah, iaitu mesti ada fakta, mesti ada huraian, mesti ada contoh ataupun huraian lanjutan, kemudian mesti buat ayat inference, ayat rumusan keseluruhan. Jadi terpulang kepada pelajar untuk memilih cara menjawab soalan kebat yang bagaimana berdasarkan kebolehan pelajar ataupun kemampuan pelajar. Okey? Okey, sekarang cikgu akan tunjukkan cara menjawab dengan memberikan isi utama sahaja. Pelajar ni cuma bagi fakta sahaja. Iaitu dengan menggunakan kaedah analytical. Iaitu dah memberi isi sahaja. Pada pandangan anda, mengapakah sebuah negara? Jadi langkah pertama untuk menjawab soalan kebat adalah pelajar mesti faham kehendak soalan dahulu, baru boleh menjawab soalan dengan baik. Jadi di sini kehendak soalannya yang bergaris itulah, mengapakah perlembagaan penting kepada sebuah negara. Jadi kehendak soalannya adalah kepentingan perlembagaan kepada negara kita. Jadi mesti fahami soalan terlebih dahulu, baru boleh menjawab soalan kebat dengan baik. Yang kedua, lihat markah. Markah menentukan jumlah jawapan yang perlu diberi oleh pelajar. Kalau 8 markah, kalau nak beri isi utama, paling minima pelajar beri 8 isi sahajalah. Kalau nak bagi lebih, boleh ke? Digalakkan beri lebih jawapan kepada soalan kebat ni. Ya, okey. Jadi senaraikan jawapan pelajar selepas tu. Kalau senaraikan supaya tersusun jawapan pelajar. Atau nak tulis terus pun boleh. Tapi asalkan jangan ulang jawapan yang sama. Okey? Okey. Jadi ini adalah senarai contoh cadangan ataupun cadangan senarai yang cikgu cadangkanlah. Cadangan jawapan. Okey? Perlembagaan menjadi panduan kepada pemerintah untuk mentadbir. Jadi ini kepentingan perlembagaan pada negara, menjadi panduan kepada pemerintah untuk mentadbir. Politik akan menjadi stabil. Negara menjadi aman, rakyat hidup sejahtera, ekonomi negara akan meningkat, pelabur akan melabur di negara kita, negara akan menjadi maju, dan yang terakhir, masalah jenayah dapat dikawal. Jadi ini semua adalah senarai jawapan. Sebab apa perlembagaan penting kepada sebuah negara? Okay? Jadi daripada senarai ni, pelajar tulis jawapan yang lengkap. Okey, cikgu bertunjukkan contoh jawapan yang lengkap. Perlembagaan penting kepada negara kita. Jadi pelajar akan ambil ayat mula tu daripada ayat dari soalan. Perlembagaan penting kepada negara kita kerana perlembagaan menjadi panduan kepada pemerintah untuk mentadbir. Okey. Politik negara akan menjadi stabil. Satu markah lagi. Negara akan menjadi aman. Satu markah lagi. Rakyat hidup sejahtera.
ekonomi negara akan meningkat. Pelabur akan melabur di negara kita. Negara akan menjadi maju. Masalah jenayah dapat dikawal. Jadi pelajar ni dapat 8 markah. Okey. Ada satu lagi cara menulis jawapan. Kalau pelajar lihat tadi jawapan ni tidak memasukkan penanda wacana. Jadi boleh juga tulis jawapan dengan memasukkan penanda wacana serta kata hubung. Penanda wacana seperti selain itu, seterusnya, di samping itu. Okey. Perlembagaan penting kepada negara kita kerana perlembagaan menjadi panduan kepada pemerintah untuk mentadbir. Selain itu, politik negara akan menjadi stabil. Tengok, dia gunakan penanda wacana. Selain itu, dan negara akan menjadi aman. Dia menggunakan kata hubung dan. Okay? Jadi dapat 2 markah. Politik negara menjadi stabil, negara akan menjadi aman. Seterusnya, rakyat hidup sejahtera. Ekonomi negara akan meningkat. Di samping itu, pelabur dan negara akan menjadi maju. Akhirnya, masalah jenayah dapat dikawal. Jadi ini adalah contoh jawapan yang kedua. Ini adalah contoh jawapan pelajar yang memasukkan penanda wacana dan kata hubung. Okey, dua-dua cara boleh dapat markah 8 markah. Okey. Ada juga pelajar dia suka buat huraian. Dia bagi isi, kemudian dia bagi huraian. Huraian bagus. Huraian bagus untuk menambah markah pelajar. Daripada isi utama, dia buat huraian kepada jawapan dia. Okey, jadi soalan yang sama pada pandangan anda, mengapakah perlembagaan penting kepada sebuah negara? Okey, jadi pelajar akan fahami dahulu maksud soalan. Kemudian lihat markah, macam tadi juga lihat markah. Kemudian senaraikan fakta dan huraian. Okey, fakta perlembagaan menjadi panduan kepada pemerintah untuk mentadbir. Huraian, politik akan menjadi stabil, iaitu apabila perlembagaan menjadi panduan kepada pemerintah, huraian dia, politik akan menjadi stabil. Negara akan menjadi aman. Ini fakta. Huraian dia, rakyat akan hidup sejahtera. Apabila negara aman, rakyat akan hidup sejahtera. Faktanya, ekonomi negara akan meningkat. Huraian dia, bila ekonomi negara meningkat, pelabur akan melabur di negara kita. Fakta, negara akan menjadi maju. Huraian dia, apabila negara kita maju, negara akan dipandang tinggi oleh negara luar. Okey, jadi jawapan yang lengkapnya untuk pelajar yang beri isi utama dan huraian, perlembagaan penting kepada sebuah negara kerana perlembagaan menjadi panduan kepada pemerintah untuk mentadbir. Ini isi utama. Yang akan menyebabkan politik menjadi stabil. Ini huraian. Seterusnya, negara akan menjadi aman. Ini fakta. Dan mengakibatkan rakyat hidup sejahtera. Ini huraian. Selain itu, ekonomi negara akan meningkat. Ini fakta. Menyebabkan pelabur akan melabur di negara kita. Ini huraian. Akhir sekali, negara akan jadi maju. Fakta. Mengakibatkan negara dipandang tinggi oleh negara luar. Ini huraian. Jadi pelajar boleh bagi jawapan untuk soalan kebat esei ini. Fakta huraian. Fakta huraian. Boleh. Dan ada juga pelajar yang menjawab memberi isi utama, kemudian huraian. Itu pun tidak ada masalah. Contoh jawapan, perlembagaan penting kepada sesebuah negara kerana perlembagaan menjadi panduan kepada pemerintah untuk mentadbir. Ini fakta. Yang akan menyebabkan politik menjadi stabil. Ini huraian. Kesannya negara akan menjadi aman. Ini huraian. Dan rakyat hidup sejahtera. Ini juga huraian. Jadi pelajar ni bagi 1 fakta, 3 huraian. Selain itu, ekonomi negara akan meningkat. Ini fakta. Menyebabkan pelabur akan melabur di negara kita. Ini huraian. Kesannya negara akan menjadi maju. Ini huraian lagi.
mengakibatkan negara dipandang tinggi oleh negara luar. Ini pun huraian. Okey. Ini cara menjawab secara holistik. Secara holistik ni dia macam ni. Sama juga seperti cara tadi. Pelajar mesti faham dulu maksud. Kemudian lihat markah. Kemudian pelajar mesti senaraikan fakta ataupun isi utama. Kemudian huraian lanjutan yang pertama. Kemudian bagi contoh ataupun huraian lanjutan yang kedua. Ini untuk perenggan yang pertama. Sebab bila esei kebat ni dia 8 markah. Jadi digalakkan wajib buat 2 set jawapan. Buat perenggan pertama, kemudian perenggan yang kedua, lepas tu akhir sekali baru buat inference. Okey. Ini perenggan pertama ya. Cikgu tunjuk ini perenggan kedua. Perenggan kedua dia ada isi utama, kemudian dia ada huraian, kemudian huraian lanjutan yang pertama. Kita galakkan buat huraian bagi kalau huraian tu dalam satu set, satu perenggan tu, huraian tu bagi 2 atau 3. 3 tu pelajar akan selamat. Kemudian inference. Inference ni ayat rumusan lah. Contoh, kita tunjuk kat sini. Rumusan kepentingan perlembagaan kepada negara kita ialah pelajar ambil untuk buat rumusan ni. Step yang pertama ialah perkataan rumusan, kesimpulannya. Kemudian ambil ayat daripada soalan. Kepentingan perlembagaan kepada negara kita ialah. Kemudian pelajar buat rumusan daripada pertama dan perenggan kedua. Keluarkan isi utama daripada perenggan pertama dan perenggan kedua. Menjadi panduan kepada pemerintah untuk mentadbir negara dan mewujudkan negara yang aman. Ini adalah cara penulisan secara holistik lah. Okey. Ini contoh jawapan. Kaedah pemeriksaan holistik ni pemeriksa dia akan baca dulu keseluruhan jawapan pelajar dan dia akan menetapkan pelajar ni berada di aras berapa. Dia ada 4 aras, paling tinggi aras 4. Kalau aras 4, pelajar akan dapat 7 hingga 8 markah lah. Aras 4 dia menepati apa yang cikgu sebut sebentar tadi. Dia mesti ada satu set jawapan tu. Perenggan pertama tu mesti ada fakta, huraian lanjutan, kemudian bagi lagi huraian atau contoh. Itu perenggan pertama. Perenggan kedua dia diakhiri masih yang sama, fakta, huraian. Kemudian bagi lagi huraian, kemudian lagi inference. Ayat inference mesti ada untuk jawapan secara holistik. Okey. Jadi terpulang kepada pelajar lah. Nak memilih cara menjawab yang bagaimana, yang sesuai dengan kemampuan pelajar lah. Nak bagi isi sahaja ke, nak bagi set-set jawapan secara holistik ni pun boleh. Okey. Yang right ni sebenarnya adalah tanda isi sahaja. Okey. Kebat yang mempunyai stimulus. Contoh, ini contoh tunjukkan kepada pelajar gambar kereta Mercedes. Daripada gambar ni kita boleh buat soalan yang pelbagai. Apakah nama kereta ni? Bila dibuat? Di mana? Siapa yang buat? Mengapa dibuat kereta ni? Kesan kalau bawa kereta ni, apa kesannya? Wajarkah kita beli kereta ni? Ini semua soalan daripada stimulus ataupun gambar ni. Gambar ni dipanggil sebagai stimulus ataupun perangsang. Okey, daripada stimulus adalah rangsangan minda. Itu soalan ada gambar, dia ada petikan, mungkin ada satu perjanjian, kemudian dia bagi ratan akhbar, sedutan buku, sajak, pantun, dialog, semua ni boleh jadi stimulus untuk soalan kebat. Okey. Apa faedah stimulus ni kepada pelajar? Pelajar mesti ambil kesempatan daripada soalan yang ada stimulus, iaitu dia dapat merangsang minda pelajar untuk menjawab, bantu pelajar untuk menjawab soalan
menjadi rujukan jawapan, calon boleh ambil jawapan daripada dalam petikan. Okey, dalam stimulus. Okey, ini contoh soalan stimulus, soalan struktur lah. Okey, dia ada gambar, kemudian nyatakan keganasan komunis di negara kita. Jadi daripada gambar tu pelajar boleh bagi jawapan. Okey. Ini stimulus yang ada petikan 4 markah. Jelaskan ciri modal insan yang dapat menyumbang kepada keluarga, masyarakat dan negara. Ini contoh soalan stimulus petikan, iaitu falsafah pendidikan kebangsaan. Ini soalan stimulus dialog. Daripada dialog ni boleh pelajar dapatkan jawapan. Nyatakan syarat perjanjian di atas. Dalam dialog di atas, pelajar boleh nyatakan apakah syarat perjanjian tersebut. Pelajar cuba menjawab. Okey, seterusnya ini stimulus peta, iaitu peta Malaysia lah. Nyatakan wilayah yang membentuk persekutuan tersebut. Persekutuan itu Persekutuan Malaysia. Jadi daripada peta tersebut pelajar boleh nyatakan wilayah Sabah, Sarawak, Persekutuan Tanah Melayu. Daripada peta tersebut pun pelajar boleh dapatkan jawapan. Okey. Okey, ini contoh stimulus soalan esei. Ini contoh stimulus petikan. Jadi langkah-langkah mengekalkan kedaulatan negara kita. Ada 4 perenggan petikan tersebut. Jadi pelajar mesti baca petikan tersebut. Cuba lihat soalan. Jelaskan mesej dalam petikan di atas. Jadi dan kesannya terhadap negara sekiranya langkah tersebut tidak dilakukan. Jadi pelajar mesti keluarkan mesej yang terdapat dalam petikan di atas. Dia ada soalan ni ada 2 bahagian soalan. Yang pertama dia nak pelajar jelaskan mesej dalam petikan. Dan bahagian kedua adalah kesan terhadap negara sekiranya langkah tersebut tidak dilakukan. 8 markah. Kalau 8 markah, seeloknya pelajar keluarkan mesej tu 4 atau pelajar keluarkan mesej tu 4, kemudian beri kesan 4, dapatlah 8 markah. Tapi jika pelajar boleh beri kesan tu lebih, yang isi tersirat, dia panggil mesej yang dalam petikan ni dia panggil isi tersurat. Ini apa yang cikgu bagi gelaran lah. Kemudian kesan tu adalah isi tersirat yang pelajar keluarkan idea sendiri. Kalau pelajar rasa boleh beri lebih daripada 4, digalakkan pelajar beri lebih daripada 4. Beri 6, 7, 8. Dan mesej ni pelajar boleh nyatakan, keluarkan mesej yang terdapat dalam petikan tersebut. Tapi mestilah menggunakan ayat pelajar sendiri. Maksud ayat sendiri sedikit sahaja cara menjawab. Kita ubah sedikit. Cuba tengok contoh jawapan yang cikgu bagi. Ini isi tersurat yang terdapat dalam petikan lah. Langkah-langkah mengekalkan kedaulatan negara kita ialah kita ambil 4 isi. Nak ambil lebih pun boleh, tidak salah. Kemudian kita nyatakan kesan sekiranya langkah tersebut tidak dilakukan. Ini dia cadangan kesan. 4 isi tersurat, 4 isi tersirat. Tapi tak semestinya bagi 4 isi tersurat, 4 isi tersirat. Pelajar bagi 1 isi tersurat, 7 isi tersirat pun boleh. Ataupun nak bagi 1 isi tersurat, 10 isi tersirat. Boleh. Pelajar nak bagi 2 isi tersurat, 10 isi tersirat. Itu terpulang kepada kemampuan pelajar. Yang cikgu maksudkan dengan ubah jangan salin bulat-bulat petikan tersebut begini. Jadi cadangan cikgu ialah pelajar ambil ayat mula tu daripada soalan. Jadi cikgu dah ubah dah ayat dia, iaitu mesej yang terdapat dalam petikan. Mesej yang terdapat dalam petikan di atas ialah langkah-langkah mengekalkan kedaulatan negara kita ialah memupuk semangat patriotisme di kalangan rakyat. Ini isi tersurat yang telah diubah
cara penulisan dia. Boleh masukkan mesej yang seterusnya ialah, mesej yang ketiga ialah, mesej yang terakhir ialah. Jadi di sini lepas tu pelajar salin saja ayat petikan tersebut. Di sini pun dah berlaku perubahan dalam bentuk ayat tu. Maksudnya pelajar tak salin bulat. Okey. Kemudian ini contoh isi tersirat. Kesan terhadap negara kita sekiranya langkah tersebut tidak dilakukan ialah wujud keadaan politik yang tidak stabil di negara kita. Jadi di sini cikgu cadangkan ada 4 kesan sekiranya langkah-langkah untuk mewujudkan perpaduan di negara kita tidak diusahakan di negara kita. Okey. Seterusnya, ini contoh soalan kebat esei yang mempunyai stimulus poster. Ini poster memupuk semangat perpaduan. Jadi ada langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga dan langkah keempat. Jadi pelajar boleh cuba jawab soalan ni. Contoh, cikgu bagi contoh. Ni soalan dia. Huraikan mesej yang terkandung dalam poster tersebut dan kesan pemupukan semangat perpaduan di kalangan masyarakat negara kita. Jadi soalan ni 8 markah, ada 2 bahagian. Yang pertama, pelajar mesti nyatakan mesej yang terkandung dalam poster. Dan yang kedua, pelajar mesti nyatakan kesan pemupukan semangat perpaduan. Okey? Okey, ini isi pertama. Ini isi kedua untuk isi surat. Ini isi ketiga. Ini isi keempat. Okey? Jadi ini cadangan jawapan lah. Isi tersurat, maklumat yang terdapat dalam poster tersebut, keluarkan 4. Kemudian isi tersirat, boleh beri lebih daripada 4. Kesan pemupukan semangat perpaduan kalangan masyarakat negara kita. Ini jawapan lengkap lah. Jadi pelajar ubahlah struktur poster tu menjadi ayat lengkap lah. Langkah memupuk semangat perpaduan di negara kita ialah rakyat Malaysia seharusnya menghindari sebarang tindakan yang boleh mencetuskan provokasi kaum. Pelajar boleh rujuk poster sebentar tadi lah yang sebelum. Seterusnya, kesan ni kesan lah. Kesan pemupukan semangat perpaduan. Okey, ini contoh soalan puisi lah. Atau puisi karya Sayuti Yusof dengan bahasa dan pustaka. Daripada puisi ni soalannya, ulas puisi tersebut dan jelaskan kepentingan generasi zaman sekarang mempertahankan kedaulatan negara kita. Ini pun soalan ni ada 2 bahagian soalan. Ini contoh cadangan jawapan lah. Okay, ada isi tersurat, ada isi tersirat. Tak semestinya 4-4 pelajar. Mungkin isi tersurat 2, isi tersirat bagi lebih, bagi 8 ke 10 ke, terpulang pada pelajar lah. Okey, ini contoh soalan poster lah. Huraikan mesej yang terkandung dalam poster tersebut. Okey. Jadi dia tak ada 2 bahagian soalan ni. Soalan ni cuma 1 bahagian saja. Dia minta pelajar huraikan mesej yang terkandung. Dinyatakan 2 bahagian. Sebenarnya pelajar mesti jawab dalam isi tersurat dan juga ada isi tersirat. Walaupun dia tak nyatakan. Contoh jawapan. Maksudnya pelajar mesti cipta sendiri. Apa isi tersirat tu? Mungkin isi kesan kita tak mempertahankan kedaulatan negara, kalau kita selalu mempertahankan negatif, boleh bagi cara kesan bagaimana, boleh reka sendiri apakah isi tersirat tu. Walaupun tak diminta dalam soalan ni, mesti ada 2 bahagian juga cara menjawab. Mesti ada isi tersurat, mesti ada isi tersirat. Ini contoh pelajar lah. Contoh jawapan. Yang cikgu tanda right tu semuanya dapat markah. Okey, pelajar ni cuma bagi 2 isi tersurat. Isi tersurat yang pertama, dalam perenggan pertama dia ada huraian lah. Dia bagi sampai 6 huraian. Perenggan kedua tu isi tersurat, kemudian dia bagi 4 isi tersirat. Okey. Okey, 5. Okey, ini contoh juga yang petikan mengenai isu Palestin. Ini soalan dia. Okey.
Jadi cikgu minta pelajar-pelajar boleh buat latihan selepas ni. Ini contoh juga soalan yang lengkap, soalan esei. Soalan kebat dia bahagian C lah. Okey, rumusan bagi kebat berstimulus esei ni, tapi dia ada syarat dia. Pelajar jangan bagi isi tersurat sahaja. Kalau pelajar bagi isi tersurat sahaja, maksimum pelajar akan dapat 4 markah sahaja. Kalau pelajar bagi isi tersurat sahaja pun, tak bagi isi tersurat langsung, pelajar akan dapat maksimum cuma 4 markah sahaja. Jikalau pelajar salin bulat-bulat petikan tanpa buat ulasan, jadi markah maksimum. Jikalau murid salin satu petikan, ni patang larang dia cikgu nak pesan kepada pelajar, jikalau pelajar salin bulat-bulat petikan tu saja, sebenarnya kosong markah. Pelajar tidak akan dapat markah langsung sebab dia salin bulat-bulat, maksudnya salin bulat-bulat. Jadi pelajar tak akan dapat markah, kosong markah. Jadi jangan salin bulat-bulat, mesti ubah sikit ayat. Okey, itu sahaja apa yang dapat pelajar dapat buat latihan soalan kebat ni dengan baiklah, dan ikut sihat yang cikgu berikan untuk maksima. Jadi cikgu ucapkan kepada semua pelajar, selamat belajar dan berusahalah untuk mendapatkan keputusan yang baik dalam peperiksaan SPM tahun hadapan. Sebab cikgu difahami ini adalah calon tingkatan 4, pelajar tingkatan 4. Okey, jadi sekian sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.